Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain, amin. Al-qalu fi salati allati yajuzu tarkul qiblati fiha. Perbicaraan tentang solat yang harus meninggalkan menghadap kiblat, artinya solat yang tidak wajib menghadap kiblat. Wa yajuzu lil musalli, harus bagi orang yang solat itu tarka istiqbalil qiblah, harus meninggalkan kiblat fi halataini, dalam dua keadaan. Ingat, bukan semua, dalam dua keadaan sahaja. Al-halatul ula, hal yang pertama, keadaan yang pertama, fi salati syiddatil khawf, pada solat yang dinamakan bersangatan takut. Fima yubahu min qitalin aw ghairihi, pada barang yang, pada apa yang diharuskan semasa berperang atau seumpamanya. Fardan kanat au naflan, sama ada ia solat fardu ataupun solat nafil. Nafil tu solat sunat. Bila sebut saja nafil, maksudnya solat sunat lah. Falaisa at-tawajjuh bi syartin fiha, maka tidak disyaratkan menghadap, tawajjuh menghadap kiblat sebagai syarat pada solat tersebut. Liqaulihi ta'ala, berdasar firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in khiftum farijalan aw rukbana, maka jika kamu dalam keadaan takut, maka bersolatlah dalam keadaan rijal, berjalan kaki ataupun di atas kenderaan. Al-Baqarah 239. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, mustaqbilil qiblati wa ghairu mustaqbiliha, sama ada ia menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Rawahu al-Bukhari dalam kitab tafsirnya. Dalam Sahih Bukhari juga, dalam Sahih Bukhari itu ada kitab, banyak kitab, tapi di sini dalam kitab tafsir daripada Sahih Bukhari. Qala fil kifayah, berkata pengarang kitab Al-Kifayah, na'am. Bila sebut na'am, maka dia ada dua kemungkinan, sama ada dia adalah pengecualian, maksudnya na'am, ya kecuali, kecuali gitu, ataupun ada pengkhususan, ada masalah yang khusus. Na'am, di sini ada masalah yang khusus. In qadara ay yusalli qa'iman ila ghairil qiblah, jika dia mampu solat berdiri tapi tidak menghadap kiblat. Wa rakiban ila al-qiblah, manakala kalau dia naik kenderaan, dia boleh hadap kiblat. Wajibal istiqbal rakiban, wajib dia menghadap kiblat dengan cara dia naik kenderaan. Maksudnya walaupun orang yang dalam bersangatan takut, dia boleh solat tanpa menghadap kiblat, tapi jika ada peluang untuk dia boleh menghadap kiblat, wajib dia menggunakan peluang tersebut. Seperti kalau dia naik kenderaan boleh menghadap kiblat, wajib dia naik kenderaan untuk mendapatkan arah kiblat. Li'annahu akidun minal qiyam, sebab menghadap kiblat itu lebih dituntut, lebih kuat tuntutannya daripada tuntutan berdiri dalam solat. Li'annal qiyama yasqutu fin nafilati bighairi uzrin, kerana berdiri tegak di dalam solat itu gugur tuntutannya, tak perlu berdiri tegak dalam solat nafilah, solat sunat. Bighairi uzrin, sekalipun tidak uzur, saya saja suka-suka solat duduk, harus dalam solat sunat, dalam solat wajib tak boleh. Bi khilafil istiqbal, berbeza keadaan kalau solat menghadap kiblat. Solat sunat apa keadaan pun mesti menghadap kiblat kecuali musafir, kecuali itulah. Wal halatu tsaniyah, dan keadaan yang kedua yang mengharuskan tidak menghadap kiblat itu ialah
fin nafilati fis safaril mubahi liqasidi mahallin muayyanin. Jadi keadaan kedua yang boleh tidak menghadap kiblat ialah dalam solat sunat fin nafilah, tapi fis safari, mestilah solat sunat itu ketika musafir. Ada dua syarat musafir. Pertama, syarat mubah. Musafir tu ialah musafir yang diharuskan. Maksudnya ada tujuan yang diharuskan. Kalau musafir tu tak ada tujuan, macam mana nak tahu dia harus ke tak harus? Sebab itulah ulama, kebanyakan ulama mengatakan orang yang berjalan tanpa ada tuju itu tak boleh dia meninggalkan kiblat. Dia mesti cari arah kiblat juga. Tapi kalau ada destinasi, maka boleh dia semayang ikut dan dia dah ala ke mana pun boleh. Syarat musafir itu syarat pertama, mubah. Liqasidi mahallin muayyanin, ni yang tadi kita cakap. Mestilah musafir itu mempunyai qasid, tujuan, arah ke tempat yang tertentu. Tempat tu, destinasi mesti tahu. Okey. Kalau dia niat saja, niat untuk jalan-jalan kita, melihat-lihat keadaan, tujuan kosong tu betul, tapi mahal, destinasi tak ada, itu pun tak boleh. Dia mesti, yang muktabarnya mesti tempat tu yang muayyan, yang pasti, dikenal pasti, destinasi tu, bukannya niat tu. Li'anna nafla, kerana solat sunat itu yatawassa' fihi, ada kelonggaran. Kajawazihi qa'idan lil qadiri, seperti apa kelonggaran itu? Seperti harusnya dia solat sunat duduk walaupun dia mampu. Habis. Falil musafiril mazkuri atanafulu masyian, maka bagi orang yang sedang musafir itu, al-mazkur ni seperti yang di atas tadi lah, boleh solat sunat dalam keadaan dia berjalan kaki. Macam mana? Macam tu lah solat sunat. Tak adalah sampai dia angkat takbir, Allahu Akbar. Tak perlulah. Yang patut-patut lah, yang patut-patut. Masa orang tengah berjalan, buat cara orang berjalan, tapi dia tengah berjalan, dia solat. Macam biasa berjalan, melenggang-lenggang ke, kan, pikul barang ke, habis bergerak-gerak tu tak batal lah. Ini solat sunat. Ada pengaciwilian. Okey, solat fardu tak boleh. Habis. Wa kadza 'ala rahilati, begitu juga solat di atas kenderaan. Li hadis Jabirin, berdasar kepada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu yatawajjahat bihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersolat di atas kenderaannya mengikut kepada arah tuju kenderaan itu. Dia ikut kenderaan tu tuju ke mana, dia solat lah macam tu. Tak perlu menghadap kiblat, walau kiblat tu di belakang atau kiblat tu di tepi, dia tak pergi berpusing-pusing. Ikut arah kepala binatang tu, kepala kenderaan tu, kan. Ai fi jihati maqsadihi, iaitu pada arah tuju ke mana kenderaan tu menghala. Tak perlu pusing-pusing kenderaan. Fa idza arada al-faridata, apabila baginda nak solat fardu, nazala, maka baginda pun turun dari kenderaannya, fastaqbala al-qiblata, dan baginda solat menghadap kiblat. Itu solat fardu. Solat sunat tak adalah mana-mana. Rawahu al-Bukhari. Wajaza lil mashi qiyasan ala rakibi, maka itu harus bagi orang berjalan kaki kias kepada orang yang naik kenderaan. Macam riwayat tadi tu, Nabi solat di atas kenderaan, jadi jalan kaki macam mana? Boleh, harus kias kepada naik kenderaan dalam hadis tadi. Bal aula, kata muallif, malah jalan kaki lebih aula lagi, lebih utama. Boleh, harus solat dalam keadaan jalan kaki. Wal hikmatu, dan hikmah dalam fiqh ialah tujuan. Hikmah dalam fiqh ialah tujuan ataupun sebab. Kalau dalam selain fiqh, hikmah mungkin berarti rahsia ataupun maksud di sebalik, kan. Tapi dalam fiqh, hikmah berarti sebab atau tujuan.
Jadi tujuan atau sebab di jalan kaki lebih aula untuk solat sunat adalah fi takhfifi fi dhalika 'ala al-musafir, sebab untuk meringankan agar yang demikian itu pada keringanan yang diberikan pada yang demikian itu kepada orang musafir. Keringanan pada yang demikian itu kepada musafir, orang musafir. Sebab dalam musafir kalau tak bolehlah solat dalam keadaan naik kenderaan atau berjalan kaki, dia terpaksalah meninggalkan dia punya kebiasaan dia, maka rugilah, kan. Jadi sebab tu diharuskan solat dalam keadaan berjalan, naik kenderaan, supaya dia terus meneruskan istiqamah dalam amalan dia. Annan nasa muhtajuna ilal asfar, bahawa manusia memang sangat perlu kepada sentiasa musafir, berjalan ke sana kemari untuk urusan keduniaan dan urusan akhirat juga, untuk belajar perlu berjalan. Walau syurita fiha al-istiqbal lin-nafli la'adda ila tarki awradihim aw masalihi ma'ayishihim. Kalau disyaratkan pada solat sunat itu mesti menghadap kiblat, pada solat sunat dia akan membawa kepada terpaksa meninggalkan aurat wirid mereka, iaitu kebiasaan mereka dalam ibadat. Sepatutnya solat satu hari 100 rakaat, dah pergi berjalan sana kemari, maka tinggal semuanya, tinggal. Musafir dia habis semua tinggal, maka itu tak mungkin lah. Au masalihi ma'ishim, kalau nak jaga juga solat mereka, ibadat mereka, tinggalkan keduniaan, itu pun juga tidak mungkin. Jadi pertengahannya Allah Ta'ala bagi kelonggaran, bolehlah ikut kelonggaran. Fa kharaja bidzalika an-naflu fil hadar, maka keluar daripada maksud harus meninggalkan kiblat pada solat musafir lah tadi. Jika dia meninggalkan solat sunat dalam keadaan hadar, tidak musafir, hadar, tidak musafir, itu tak boleh tinggalkan kiblat, mesti hadap kiblat. Fala yajuz, tidak harus meninggalkan kiblat. Wa inuh tija litaraddudi kama fi safari, sekalipun dia sangat perlu kepada bolak-alik berpusing kan, kulu kile seperti mana orang musafir juga, sedangkan dia duduk di tempat dia, di kampung dia, tapi dia sentiasa sibuk kan, itu pun macam musafir kan, sentiasa berjalan kan, itu pun tidak boleh dia meninggalkan kiblat. Mengapa? Li'adami wurudihi, sebab tidak ada wurud nas yang mengharuskan orang mukim itu boleh dia meninggalkan kiblat walaupun dia sibuk kulu kili. Tanbihun, ini satu peringatan. Yushtaratu fi haqqil musafiri tilkal af'al al-kathirah min ghairi udhrin karraqdi wal adwi. Disyaratkan pada hak orang musafir pada banyak perbuatan di atas tadi tu, iaitulah meninggalkan kiblat dalam perkara-perkara yang telah kita sebut di atas, min ghairi uzrin, tanpa ada sebarang uzur, boleh tinggalkan kiblat masa solat sunatnya, seperti karraqdi. Raqdun ni pergerakan yang berdisiplin lah, contohnya berbarisan ke, kawat ke, menari ke, tu raqad juga. Wal adu tu artinya berkejaran lah, berlomba. Jadi semua tu dia boleh lakukan semasa sedang solat lah, sedang kawat dia solat, sedang dia belum lomba boleh lari tu, dia bersolat ketika tu kan. Okey. Wala yushtaratu tula safarihi, dan tidak disyaratkan pada demikian itu mestilah musafir itu jauh. Tak syaratkan 2 marhalah pada keharusan dia solat di atas kenderaan tanpa menghadap kiblat kan, ataupun dalam keadaan berjalan kaki tanpa menghadap kiblat. Tidak syaratkan mesti 2 marhalah. Li umumil hajati, sebab keperluan tu umum, asal ke musafir je dia boleh, sebab tak kira lah perjalanan tu dekat jauh, dia tetap akan terpaksa lah
solat dalam keadaan gitu, kalau dia istiqamah. Kalau tidak, dia terpaksa meninggalkan solat dia. Supaya jangan tinggal solat, solatlah dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Jadi itu kiasan ala tarkil jumu'ah, kias kepada keharusan meninggalkan solat jumu'ah. Jadi meninggalkan solat jumu'ah ni dia ada perbahasan lah. Kalau dia pergi ke ladang contohnya, ladang dia terpencil, jadi kalau dia pergi ke sana, tak ada orang azan, tak ada orang berjemaah kat sana kan. Jadi kalau dia sengaja pergi ke sana tu, hukumnya haram. Tapi kewajipan tu, kewajipan Jumaat tu gugur lah. Tapi dia tetap berdosa juga, sebab sengaja kan, sengaja dah tahu dah dia pergi ke sana tu tak dapat solat Jumaat, dia sengaja pergi. Jadi berdosa dia kerana kesengajaan dia. Tapi bila dalam keadaan tu dia buat nak solat macam mana kan, tak boleh nak solat lah, sebab tak ada orang. Wasafaru al-qasiru, ni cerita baru cerita baru habis. Manakala pada safar musafir yang dekat, qala al-Qadi wal-Baghawi, kata Qadi Husin dan al-Baghawi, Imam al-Baghawi, mislu ay yakhruja ila makanin la talzamuhu fihi al-jumu'ah, seperti kalau dia keluar ke tempat yang tidak mewajibkan solat Jumaat padanya, li'adami sima'in nida, sebab dia tak dengar azan di tempat tu, terpencil. Wa qala Syekh Abdul Hamid, maka dalam keadaan itu berkata Syekh Abdul Hamid ni Abdul Hamid al-Isfiraini wa ghairuhu, dan yang lain-lainnya juga keadaannya, mislu ayyakhruja ila dai'atin masiratuha mailun wa aw nahwuhu, seperti kalau dia keluar ke tempat yang dai'ah, yang terpencil, yang jaraknya satu batu atau lebih kurang sebatu. Wahuma mutaqariban, dan dia dengan tempat tu tak jauh sangat kan, satu batu tak jauh sangat. Fa in sahala tawajjuhu rakibin ghairu mulahin bi marqad, jika dia pergi ke tempat tu menaik kenderaan dalam keadaan yang mudah. Jika mudah dia pergi ke tempat itu dengan kenderaan, ghairu mulahin bi marqad, tak perlu kepada marqad, ka haudash wa safinah, seperti skudup naikkan unta tu. Kalau jauh biasa orang letak macam kemah kat atas unta tu, tapi oleh kerana perjalanan tu dekat, maka tak perlu letak macam kemah kan, dekat aja pun. Wasafinah, safinah ni kalau atas air tu kapal lah, sampan kapal safinah. Tapi kalau di atas bonggol unta tu, dia letak papan situ, dia duduk berehat dekat atas tu, bersila dia kat atas bonggol unta tu kan, papan rata, tu pun safinah juga. Jadi kalau musafir tu dekat, naik kenderaan dia, tak perlu kepada semua tu, kemudahan untuk skudup, haudash atau bonggol unta tu, kemah kecil atau bonggol unta tu, ataupun safinah pun dia tak perlu sebab dekat. Fi jami'i salatihi, dia tak perlu kepada kemudahan tadi tu kalau dia solat atas kenderaan sampai habis. Wa itmami al-arkan kuliha au ba'dihha, dan tak perlu juga kepada skudup dan juga safinah tadi tu jika dia dapat sempurnakan semua rukun ataupun sebahagian rukun semasa solat atas kenderaan, lazimahu zalika, maka dalam keadaan yang macam tu wajib dia menghadap kiblat. Kan? Jarak dekat, solat atas kenderaan, kalau dia dapat solat sepenuhnya, solat dia tu di atas kenderaan, ataupun dia dapat separuh solatnya, belum habis solat dia sampai kan, oleh kerana dekat lah, maka ketika itu wajib hadap kiblat. Litaysirihi alaihi, sebab dia mudah ketika itu
untuk menghadap kiblat. Dia kalau nak berhenti pun tak ada kisah sebab dekat, atau nak ubah hala kenderaan tu pun tak kisah sebab dekat kan. Dia ubah hala kenderaan tu. Fa in lam yashal dzalika, tapi kalau susah dia nak menghadap kiblat, nak pusing kenderaan tu, lam yalzamhu, maka tak wajib dia menghadap kiblat illa tawajjuhun fi taharumihi in sahala. Kalau dia susah nak ubah kedudukan menghadap kiblat tu, maka tak wajib dia menghadap kiblat, melainkan dia hanya wajib masa takbiratul ihram sahaja. Allahu akbar, wajib menghadap kiblat. Lepas tu talalah ke mana-mana, ikut kenderaan tu nak tala ke mana kan. Kalau sampan kapal tu, yang mula-mula takbirnya itu sahaja yang hadap kiblat, lepas tu talalah ke mana-mana pun, kan. Itu pun insyaallah, itu pun kalau dia mudah untuk menghadap kiblat. Kalau dia dapat menghadap kiblat dengan mudah masa naik kenderaan tadi tu. Macam mana yang maksud mudah dekat situ? Bi antakuna dabatu waqifatan. Iaitulah mudahnya ialah macam mana caranya kalau dia kenderaan tu dia berhentikan dulu. Dabbah tu, kenderaan dia tu dia berhentikan dulu. Kemudian dia sendiri wa amkana inhirafuhu 'alaiha, dia sendiri berpusing di atas kenderaan tu, dia berpusing dan takbir. Au tahrifuha, ataupun dia pusingkan kenderaan tu sekali yang dia pusing, dan dia duduk macam biasa tapi kenderaan tu yang berpusing hadap kiblat. Okey. Au sa'iratun, ataupun dalam perjalanan tu dia solat dalam semasa tengah berjalan, wa biyadihi zumamuha wa fi wahya sahlatun, dan dia kontrol dengan tangan dia tu tali kekang kenderaan tadi, wahya sahlah, dan mudah dia nak tarik untuk menentukan arah perjalanan kenderaan dia tadi. Ni biasanya kalau dah perjalanan itu tidaklah jauh beza sudut dia dengan arah kiblat kan. Contohnya beza arah perjalanan dia dengan kiblat tu 20 darjah. Jadi dia tarik sikit supaya kenderaan dia tu berjalan ke arah Kaabah kan, ke arah kiblat. Kemudian dia takbir. Lepas tu kenderaan itu berjalanlah ikut keadaan biasa, walaupun berpaling-paling daripada kiblat, maka harus ketika itu sah solatnya. Tapi kalau sampai ke membelakang kiblat, tu dah susah lah kan. Ataupun arah kiblat 90 darjah daripada arah perjalanan dia, tu pun dah susah lah. Nanti ke lain perginya, sesat perginya kan, itu dah susah, tidak sah lah lagi. Fa illam yashal, kalau tidak susah, tidak mudah, susahlah ni, tidak mudah, susahlah. Iaitulah kalau dia pusing-pusing kenderaan tu, dah tak sampai dah ke tempat nanti ke mana sesat kan. Fa illam yashal dalika, kalau susah nak buat macam tu, bi antakuna su'bah, iaitulah kalau dia susah. Au maqturah, atau nanti dia terpisah daripada kawan-kawan dia kan. Dia seorang terpaksa menonong-nonong ke tempat lain, orang menuju ke tempat destinasi, dia tak ke mana pergi. Itu susah lah tu. Walam yumkinuhu inhirafuhu 'alaiha, dan dia sendiri pun susah nak berpusing-pusing duduk atas kenderaan tu, dia pun susah nak berpusing kan. Wala tahrifuha, dan dia nak pusingkan kenderaan tak boleh, dia sendiri nak berpusing duduk kedudukan tempat duduk tu nak pusing pun tak boleh, kenderaan tu nak dipusing pun tak boleh. Lam yalzamhu tahrif, maka dia tak wajib untuk ubah tahrif, tak wajib dia ubah kenderaan tu hingga menghadap kiblat. Solatlah ikut dan lah, ikut dan. Ini dalam kes apa? Dalam kes musafirnya tu dekat lah. Kalau ikut musannif tadi tu, muallif tadi kata lebih kurang sebatu macam itulah. Sebab mengapa tak perlu ubah hala kenderaan tu? Lil masyaqqah, sebab susah, nanti banyak masalah. Waqtilal amri sayrin waqtilali amri as-sayri alaihi, sebab nanti akan
mengganggu urusan perjalanan dia. Orang nak tuju tu patut 10 minit sampai, jadi tak sampai 10 minit ni. Tak setengah jam, tak sejam sampai. Amma mulahis safina, adapun pada perjalanan kapal, wa huwa masiruha fala yalzamuhu tawajjuhu, maka tak wajib dia menghadap kiblat kalau atas kapal. Terutama kalau sungai tu berliku-liku, memang susah lah. Lianna taklifuhu dalika yaqta'uhu anin nafli aw amalihi, sebab kalau dimestikan, diwajibkan mesti menghadap kiblat kalau naik kapal, yaqta'uhu, dia akan menyebabkan dia terpaksa meninggalkan kebiasaan dia dalam solat sunat. Terpaksa dia tak payah solat sunat. Au amalihi, dia terpaksa potong dia punya amalan kebiasaan dia, kan. Sedangkan amalan tu ahabul amal indallahi adwamuha wa in qalla, berurusan kan, itu yang paling disukai. Tapi kalau dah terputus-putus sebab urusan banyak, itu Allah Ta'ala tak adalah suka. Wala yanharifu an sabi tariqihi illa ila al-qiblah, dan tidak seharusnya dia mengubah hala kenderaannya daripada jalan sepatutnya menuju ke destinasi, melainkan ila al-qiblah, melainkan untuk menghadap ke kiblat. Dia boleh, cumanya yang terbaiknya tadi tu dia tidak wajib. Tapi kalau dia nak menghalakan juga kenderaan tu tak ada masalah, kan. Boleh je, tapi tak adalah mesti, kan. Illa ilal qiblati li'annaha al-aslu, sebab dia adalah asal tuntutan dalam solat. Ni kes orang nak solat sunat di atas kenderaan, asalnya dia mesti menghadap kiblat. Jadi kalau nak solat atas kenderaan, dia bolehlah ubah hala dia punya kepala kenderaan dia. Wa inin harafa ila ghairiha aliman mukhtaran batalat salatuhu. Jika dia mengubah arah kenderaan dia tu kepada selain kiblat, dia tengah solat menghadap kiblat kebetulan, kemudian dia ubah dalam keadaan dia tahu dan ada pilihan bebas, jadi kebebasan, dia tak ada terpaksa tu contohnya dia nak menghadap ke selatan, sepatutnya menghadap ke selatan lah, itu terpaksa, tak boleh dah menghadap ke kiblat, kan, contoh kan. Itu terpaksa. Tapi kalau saja dia boleh menghadap ke kiblat, tapi dia tak nak, saja dia pusing-pusing, ketika tu batal solatnya. Wa qada an-nisyan, begitu juga kalau dia lupa, terlupalah rupanya kiblatnya ke sana, lupa pula aku, batal juga solat dia. Au khata' at-tariq, kalau dia salah jalan, dia ingat ni jalan ni, dia ingat salah jalan aku. Kalau jalan biasa menghadap kiblat, kalau jalan yang salah tu tidak menghadap kiblat, pun batal juga solatnya. Au jumahud dabbah, au jamahud dabbah, ikut kepala kenderaan, kepala kenderaan. Jadi kalau dia solat tu, ini kes musafir yang dekat lah ni, kan. Dia ikut kepala. Jadi kalau kepala tu tidak menghadap kiblat, sedangkan dia boleh menghadap kiblat, dia ikut. Jadi tak menghadap kiblat lah, dia ikut kepala. Intala zaman, maka batal solatnya kalau dalam masa yang lama. Tapi kalau sekejap, maka dia perbetulkan balik kenderaan dia tu, maka tak batal, sah solatnya. Walakin tapi yusannu ayyas juda lisahwi, sunat dia sujud sahwi, sebab tadi ada yang terpaling daripada kiblat.
Itu kalau keadaannya sahlun kan, senang untuk dia menghadap kiblat atas kenderaan. Kalau susah, itu dikecualikan macam di atas tadi. Kalau susah, tak wajib dia menghadap kiblat. Jadi kalau sahlah senang tu dia ada dua. Pertama, senang kalau dia boleh singgah, berhenti kan. Kedua, dia senang menghadap kiblat terus, kan, tak payah dia susah. Kalau dia senang, wajib menghadap kiblat. Kalau tidak susah, senang artinya tidak susah. Susah yang kedua, susah kalau dia tak boleh kontrol kenderaan tu. Jadi ketika tu dia boleh menghadap ke mana-mana je lah. Dia tak boleh kontrol dan dia pun tak boleh nak berpusing untuk mencari hadap kiblat. Dia tak boleh pusing. Itu susah tu, ataupun tidak mudah, ghairu sahlah. Jadi dalam kes yang kita sedang bicara sekarang ni, dia dalam keadaan mudah, tapi dia biarkan kenderaan tu menghala ke sesuka hati dia lah. Dia ikut je kenderaan tu, sedangkan dia boleh je kontrol kenderaan tu hadap kiblat. Ketika itulah bahawa ada masalah, batal. Jika terubah arah kiblat itu kerana kenderaan tu berpusing-pusing, maka dia wajib segerakan hadap kiblat balik, kan. Tapi kalau dibiarkan lama masa, kenderaan tu berpaling daripada kiblat tolak zaman, maka batal solat dia. Wa illa fala. Kalau tidak lama masa, sekejap je, maka tak batal. Tapi sunat sujud sahwi. Okey, jelas. Lianna, kerana amdu zalika ya betulu, kalau sengaja berpaling daripada kiblat batal solat. Kalau sekejap terpaling tak apa, kalau lama dibiarkan batal. Wa hadha huwa al-mu'tamad, inilah yang mu'tamadnya. Yang mu'tamad kata putus. Wa fi dzalika, dan pada yang demikian itu khilafun min kalami syaikhaini, berbeza daripada kata-kata asy-syaikhaini, iaitu Imam Ramli dan Imam Nawawi. Wa yakfihi, habis itu, habis cerita baru. Wa yakfihi imaun fi ruku'ihi wa sujudihi. Ini tentang kaifiah cara nak solat musafir dan solat dalam perjalanan, atas kenderaan ataupun dalam jalan kaki. Berpadalah, memadailah baginya dengan mengisyaratkan pada rukuk dan sujudnya itu, wa yakunu sujuduhu akhfat min ruku'ihi, dan adalah sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya, lil itba', sebagai mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imak tu isyarat apa? Isyarat kepala dah tunduk. Kalau rukuk tu tunduk sikit, kalau sujud tunduk banyak. Kan. Ni tengah jalan tu, kan, jalan kaki. Wal mashi yatimmu ruku'uhu wa sujuduhu. Manakala orang berjalan kaki pula, yatimmu ruku'uhu wa sujuduhu, maka hendaklah dia menyempurnakan rukuk dan sujud. Dia rukuk, time rukuk dia rukuk, berhenti rukuk, time sujud dia sujud, lepas tu dia jalan balik. Okey, itu kalau dia berjalan. Okey. Wa yatawajjahu fihi ma fi taharrumihi, dan kalau orang berjalan kaki itu tadi tu, dia takbiratul ihram menghadap kiblat, lepas tu dia pusing ikut arah destinasi, kemudian bila rukuk dia hadap kiblat balik, kemudian i'tidal dia jalan balik, kemudian bila sujud hadap kiblat balik, kemudian dia teruskan perjalanan. Okey, wa fi taharrumihi, takbiratul ihram, wa julusihi baina sajdataini, duduk antara dua sujud pun dia hadap kiblat juga. Sebab tadi dia tengah jalan kaki, lepas tu dia nak rukuk hadap kiblat, lepas tu dia i'tidal teruskan, lepas tu dia sujud hadap kiblat, lepas tu dia duduk antara dua sujud hadap kiblat juga. Walau salla fardan ainiyan, kalau dia salat fardu yang tertentu, zuhur, asar, maghrib, isyak, atau ghairahu, ataupun yang seumpamanya, ala dabbatin waqifah, dia salat fardu yang tertentu di atas kenderaan yang sedang berhenti, wa tawajjaha lil qiblah wa atammal fard jaza,
Kalau dia naik atas kenderaan, dia nak solat fardu di atas kenderaan, yang berhenti menghadap kiblat, dan dia sempurnakan semua rukun-rukun, itu harus, maknanya harus solat fardu, solat wajib di atas kenderaan. Walaupun Nabi kalau dia nak solat wajib, solat fardu, Nabi berhenti turun dari kenderaan. Tapi kalau kita tak nak turun, boleh tak? Boleh, jaza. Wa illam takun ma'qulah, sekalipun kenderaan tu tidak diikat, patut ikatlah supaya dia tak bergerak kan, supaya kiblat kita tu tidak berubah, tapi tak wajib ikat. Tapi kalau dia berpaling, nanti kalau sekejap tak apa, macam di atas sekejap tak apa, tapi kalau berpaling lama-lama, batal lah. Kalau kenderaan tu berpaling. Wa illa fala yajuz. Jadi wa illa, kalau tidak dapat menghadap kiblat dan tak dapat menyempurnakan rukun ketika solat di atas kenderaan, maka tidak harus solat di atas kenderaan. Li'anna sayrad dabah mansubun ilaihi, kerana perjalanan binatang ataupun perjalanan kenderaan kita itu dinisbahkan kepada arah kiblat tadilah, ila tawajjuh, kepada kiblat. Kalau ada kiblat, sah solat. Kalau nanti dia berpusing-pusing, tak sah solat di atas kenderaan. Itu jika perjalanannya dekat. Tapi kalau perjalanan safar qasir, dikatakan safar qasir, mana tadi atasnya, safar qasir, perjalanan dekat. Tapi kalau perjalanan itu agak jauh, tu 2 marhalah ataupun hampir 2 marhalah, tulus safar tawil, itu harus meninggalkan arah kiblat bagi solat fardu, kecuali pada takbiratul ihram. Tapi kalau safarnya tu tidak sampai 2 marhalah, tapi jauh, tidak sampai 2 marhalah, maka dia ada hukum yang lain. Kalau safarnya tu dekat, seperti kata muallif ni tadi, safar dekat, maka di sana ada perbahasan yang baru kita bacakan sebentar tadi. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akan datang al-qaul fi maratibil qiblah wa ta'allumu adillatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.